KPM. Oh, teringat. Esok hari jadi Julia. Nak bagi hadiah apa ya? Idea. Assalamualaikum. Selamat hari jadi Julia. Terima kasih. Cuba Julia rasa. Tak sabar nak makan. Sedapnya. Macam mana buat ni? Tak sabar lah. Nak belajar boleh? Boleh. Jom kita belajar. Jom. Sedapnya cupcake coklat ni. Ni kalau nak makan, boleh makan ke? Nak makan lah. Hai semua, selamat petang. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan bersama dengan cupcake coklat saya yang comel di sini. Kerana hari ini kita nak belajar tentang penghasilan coklat acuan bersama dengan kedua-dua orang guru kita, Cikgu Akila dan juga Cikgu Hayati. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, hari ini kita nak belajar mengenai penghasilan coklat acuan Cikgu. Ya. Untuk murid-murid menengah atas Diploma Vocational Malaysia. Ya, betul. Wah, menarik ni Cikgu. Tapi kan Cikgu, sebelum kita bercerita lagi ataupun belajar lagi tentang subjek ni, mungkin Cikgu Akila boleh sanitasi tangan terlebih dahulu kerana kita dalam kelas studio pun kita tetap kena patuh kepada SOP. Baik. Mungkin Cikgu Akila boleh tolong paskan kepada Cikgu Hayati. Terima kasih. Okey, dan saya pula. Kepada Cikgu Hayati. Terima kasih Cikgu Hayati. Sama. Baik. Ingat kita kena tetap patuh kepada SOP walaupun di mana sahaja sebab kes sekarang pun jumlahnya pun semakin lama agak membimbangkan juga kan Cikgu. Tapi jangan risau kerana program vaksinasi kita berjalan dengan lancar. Itu menunjukkan bahawa masyarakat kita sekarang sangat cakna tentang kepentingan mengambil vaksinasi. Ingat, lindung diri, lindung semua. Baik, Cikgu Akila dan juga Cikgu Hayati. Mungkin Cikgu Akila boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Dari mana Cikgu? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Nur Akila binti Muhammad Nasir dan dari Kuala Vocational Pertanian Teluk Intan. Baik. Bagaimana pula dengan Cikgu Hayati? Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Hayati binti Abdul Wahab. Okey, berasal daripada Teluk Intan. Okay. Oh, kedua-duanya orang Teluk Intan Perak lah. Matanya koma. Okey, Cikgu, tadi sebelum kita mulakan kita punya kelas kan, ada satu video tentang anak murid Cikgu makan coklat. Ini kita nak belajar hari ni pasal coklat acuan ni. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit apa yang kita nak fokuskan dalam kelas kita selama 1 jam hari ni Cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan fokuskan berkenaan dengan jenis-jenis confectionery. Okey, penghasilan coklat acuan dan juga kaedah penyimpanan dia lah. Okey, kaedah penyimpanan coklat acuan. Okey, kaedah penyimpanan coklat acuan Ya. Itu pasal penyimpanan. Macam mana pula dengan penyediaan dia? Mungkin Cikgu Kila boleh cerita sikit ke? Okey, penyediaan dia nanti ada
nanti kita akan tengok kepada segmen 2 lah. Macam mana daripada coklat compound kita cairkan, kemudian masuk dalam acuan. Dia punya teknik-teknik dia yang kita kena titik beratkan supaya dapat hasilkan coklat acuan yang berkualiti. Itu yang kita nak belajar hari ni cikgu, teknik-teknik penghasilan coklat tu. Tapi tadi Cikgu Hayati ada sebut tentang confectionery. Apa sebenarnya tu cikgu? Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, okey, confectionery ni ialah hasilan sediaan manis, okey, yang mengandungi kandungan gula dan juga karbohidrat yang tinggilah. Mempunyai karbohidrat yang tinggi cikgu. Ya. Antara contoh cikgu saya pada coklat ni macam mana cikgu? Antara contoh lain. Okey, confectionery ni ada 3 jenis. Okey, yang pertamanya hasilan sediaan daripada gula. Okey, daripada gula ataupun gula-gula tambahan yang lain. Okey, seperti lollipop, jelly dan benda-benda manis lah. Okey, ini yang pertamalah. Okey. Yang keduanya ialah hasilan daripada coklat tu sendiri, okey, yang melalui beberapa proses hasilan lah. Okey. Seperti coklat acuan ni sendiri, okey, coklat cengkerang dan juga coklat salutan. Macam-macam jenis antara contoh-contoh yang kalau mereka di rumah boleh saksikan di skrin pun, ini antara contoh-contoh coklat yang cikgu bawakan ke studio cikgu. Ya, betul. Baik, dan saya difahamkan juga cikgu, coklat ni dihasilkan daripada koko kan cikgu? Ya. Demi koko yang dicari-cari, mereka kan tiba tak lama lagi. Mungkin cikgu boleh cerita sikit sejarah asal usul coklat ataupun koko ni cikgu. Okey, kita beralih kepada sejarah koko Malaysia. Macam mana koko ni boleh terwujud di Malaysia? Okey. Jadi bermula pada abad ke-17, di mana koko ni diperkenalkan di Asia Tenggara oleh orang Sepanyol. Kemudian pada abad ke-18 baru koko ni masuk ke Sabah. Okey, so kita ada plot-plot kecil lah yang ditanam di Serdang dan juga di Sabah. Kemudian pada tahun 1950-an koko ni dijadikan sebagai tanaman komersial di Terengganu. Kemudian bila dah abad ke-20-an ni barulah meluas ke serata Malaysia, yang mana Sabah merupakan penanaman koko yang terbesarlah, diikuti oleh Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Wah, hebatnya kita sendiri ada tanaman koko ada yang sejarahnya, besar kan? Okey, baik. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika dulu cikgu, sebab lepas ni kita nak terangkan lebih banyak lagi dekat murid-murid di luar sana tentang penghasilan pula coklat ni bagaimana. Jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Kita di Mahir di Didik TV KPM, berita baik kepada semua calon-calon STPM yang ingin menyambungkan pengajian ke tingkatan 6. Anda boleh semak tawaran kemasukan anda di laman website utama moi.gov.my. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, masih lagi bersama dengan Mira dan kedua orang cikgu kita, Cikgu Hayati dan juga Cikgu Akila. Cikgu, kita dah nak masuk pembuatan coklat cikgu. Dah nak buat coklat dah ni. Jadi mungkin cikgu boleh menerangkan apa bahan yang kita kena ada untuk kita buat coklat ni cikgu? Okey. Sebelum tu cikgu nak ceritakan tentang apa jenis-jenis coklat yang ada. Boleh cikgu. Okey. So jenis-jenis coklat yang kita ada adalah coklat hitam, okey, coklat susu dan juga coklat putih. Okey. Apa yang ada dalam coklat hitam ni sebenarnya diperbuat daripada likur koko, lemak koko, gula, ejen pengimasi dan juga perisa. Okey, manakala untuk coklat susu pula, dia ada semua bahan dalam coklat hitam, tapi dia pertambahannya adalah susu lah. Okey, untuk coklat putih pula sama juga bahan yang ada dalam coklat susu, tapi dia tiada likur koko. Kalau yang sedapnya yang mana cikgu? Yang sedapnya ikut orang. Kalau orang suka manis,
dia suka coklat susu. Kalau yang suka pahit-pahit sikit, dia suka coklat hitam. Okey. Tapi daripada segi peratusan coklat di dalamnya tetap sama juga ke cikgu? Ada perbezaan sedikit. Ya. Okey. Itu jenis-jenis coklat kan cikgu kan? Okey, jadi hari ini kita nak teruskan kepada kaedah penghasilan coklat acuan. So, untuk kaedah penghasilan coklat acuan ni, sebelum kita nak memulakan, ada 2 proses yang penting lah yang perlu kita laksanakan supaya kita punya coklat acuan tu berkualiti. Okay? So, kaedah yang pertama adalah pencairan lah. Okay, untuk kaedah pencairan ni, ini kita gunakan kaedah double boiler. Okey. So, ini adalah bahan-bahannya lah. Okey, bahan-bahan yang pertama kita perlukan Coklat bar. Coklat sebagai bahannya, kemudian pisau dan juga pemotong. Okey, untuk pemotong ni, kalau kita menggunakan coklat compound, kita perlu potonglah. Kalau ada jenis coklat coin tu, tak perlu potong. Kita boleh terus cairkan. Jadi, saya nak minta tolong Cikgu Yati untuk tolong potongkanlah. Okey, boleh. Supaya kecil, mudah untuk kita buat pencairan. Okey. Okey. Kita ada coklat. Ya. Juga double boil. So, selain itu, kalau kita tak ada ni kan, kita boleh gunakan microwave. Oh, microwave. Boleh gunakan microwave. Asalkan proses tu tidak secara terus. Pemanasan tu bukan secara terus lah. Okey. So, untuk pencairan, kita kena pastikan coklat tu dicairkan dalam suhu lebih daripada 46 darjah Celsius. Okey. So, kena pastikan juga bila kita buat benda ni, okey, kena pastikan tak ada air yang masuk. Sebab kalau ada air yang masuk, ia akan mengubah rasa, tekstur coklat acuan kita nanti. Maksudnya bekas yang kita Betul-betul nak guna tu kena kering? Ya, kena kering. Kena kering dan bersihlah. Itu untuk pencairan. Okey. Cikgu, saya nak tanya macam mana pula dengan kalau nak letak sikit butter ke tak payah, jangan langsung ada tak butter perlu. pun. Tak perlu. Coklat sahaja cikgu. Sebab sebenarnya coklat ni kita dah ada lemak tadi. Memang dah ada lemak coklat lah dekat dalam coklat compound kita. Okey. Itu adalah kaedah pencairan. So, yang keduanya adalah kaedah penyepuhan. Apa benda kaedah penyepuhan ni? Apa tu cikgu? Penyepuhan cikgu? Kaedah penyepuhan ni adalah kaedah untuk kita menurunkan suhu. Tadi kita dah panaskan. So, kita nak turunkan suhu dia supaya molekul-molekul dia stabil. Macam mana tu? Okey, so ini cikgu nak tunjukkanlah dia punya gambaran supaya pelajar boleh lebih faham. Okey, ini contoh molekul yang ada dekat dalam coklat kita lah. Okey, boleh bayangkan yang warna pink ni adalah liko koko. Ni adalah lemak koko. Lemak koko warna kuning. Lemak koko warna kuning. Okey, liko koko warna Pink. Okey. So, ini sebenarnya adalah susunan struktur lah. Molekul di dalam coklat yang belum dicairkan. Maksudnya dalam keadaan stabil lagi. Okey, macam ni kan. Kemudian bila kita dah melakukan proses pencairan, so ada pemanasan di situ, dia jadi tak stabil lah. Okey, dia akan jadi begini. Bercampur-campur. Kemudian akan membentuk, molekul ni akan membentuk molekul yang tidak stabil, struktur molekul yang tidak stabil. Jadi begini. Sebab tu nanti bila proses penyepuhan, kita kena sentiasa kacau. Sentiasa kacau kita punya cairan coklat tu supaya nanti bila dah dalam keadaan suhu 29 ke 31 darjah Celsius, dia akan membentuk balik struktur yang stabil tu tadi. Betul tak cikgu? Kalau lah andai kata saya ni tak kacau lah coklat saya, biar je lah dia mendidih kan, kacau sikit-sikit tinggalkan saja. Boleh jadi tak kalau coklat saya tu berketul-ketul? Ya, sebab dia terlalu panas. Betul. Kita tak ada terlalu panas lah kita punya coklat tersebut. Okey, dan rasanya kalau kita gaul semuanya, rasanya akan sekata lah coklat kita tu kan cikgu. Ya. Okey, Cikgu Hayati dah selesai memotong coklat. Okey, dah selesai. Jadi Cikgu Hayati akan masukkan 3/4 daripada coklat yang telah dipotong ni ke dalam mangkuk stainless steel. Okey.
Ingat bekas kena kering, tak boleh ada sedikit cecair pun walaupun minyak. Okey. Jadi saya akan panaskan lah. So, Air dalam ni kena ada juga. air. Okey. Okey. Ingat kepada murid-murid yang berada di rumah yang ingin melakukan aktiviti ini untuk sentiasa berhati-hati kerana panas kan cikgu? Panas. Kena ada pengawasan lah daripada guru. Okey. Right. So kena pastikan air ni tidak kena pada mangkuk kita. Okey. Kita kacau dia. So start kacau. Okey. Selalu kan cikgu untuk kita pastikan coklat kita tu cair, Aha. berapa lama masa yang diambil? Dia tengok kepada suhu kita punya air ni. Kalau panas cepatlah. Okey. Macam ni rupanya proses. Ingat kena kacau sentiasa ya. Kena kacau sentiasa supaya tak hangit. Okey. Baik. Bila tengok proses ni kan cikgu macam lebih kurang macam kita nak buat kek batik. Betul tak cikgu? Lebih kurang lah cara kacau. nak menggaulnya tu. Kena Ya. pastikan sekata je coklat-coklat kita. Okey. Cikgu, itu untuk proses penyempuhan dan juga proses pencairan coklat. Kalaulah saya dah buat dah ni pencairan, dah cair dah ni. Saya punya coklat tapi saya tak buat pula yang penyempuhan tu. Boleh ke cikgu? Tak boleh. Sebabnya kita punya coklat tu nanti dia akan jadi tidak berkilat. Kemudian nanti kita punya tekstur coklat tu ada span tau. Macam apa? Dia ada gelembung-gelembung udara dekat dalam tu. Jadi tak sedaplah selalu kalau kita makan coklat bila kita patahkan je dia ada bunyi snap. Macam Betul tu kan? betul. Okey. Selain tu kalau kita tak buat kaedah penyempuhan ni, lemak koko tu dia akan naik ke permukaan coklat. So dia akan jadi putih-putih lah dekat kita punya coklat acuan. Sebab dia dah naik kat situ. Oh, maksudnya yang putih-putih tu ialah lemak lah, Ya. bukan coklat putih. Bukan. Oh, yang kan ada Lemak. coklat putih dia campur sekali. Oh, faham. Baik. Ya, dia memang memerlukan masa untuk dia cair. Baik. Dan macam cikgu dah tegaskan tadi, memang semasa menggaul coklat ni jangan tinggalkan, kita kena gaul kena sekata sentiasa lah. kacau. Kacau dengan So nanti untuk kaedah penyempuhan ni nanti kan bila dah cair, ada beberapa cara lah yang kita boleh buat untuk menyejukkan. Okey, sama ada kita kacau sahaja ataupun kita buat kaedah macam teh tarik tu. Oh, macam ni. Ya. Kita buat Kaedah teh cara. tarik tu maksudnya spatula ni kita naikkan ke atas lah. Okey. Okey, ataupun kita sebar nipiskan di atas marmar. Okey, tapi ini kaedah ni agak macam mana cakap? Tak kemas lah. Kurang Kata, praktikal lah, kurang cikgu, praktikal kan? lah. Nanti comot kan. Okey. Okey, dia dah mula mencair lah ni. Okey. Baik. Okey, kita gaul coklat tu. Gaul coklat tu. So kena sentiasa gaul. Ini kalau guna microwave mungkin ambil masa tak lama sangat kan cikgu? Microwave panas cepat terus sekali. kan? Panas Kita nampak terus. dah agak cair juga Agak tu. cair. Okey. Kalau dekat Cair sekolah sikit. cikgu, Aha. anak murid cikgu untuk buat double boiling ni menggunakan apa cikgu? Yang orang kata kalau yang mereka berada di rumah yang mungkin tiada peralatan macam ni kan? Mungkin ada peralatan lain yang cikgu hayati mungkin boleh cadangkan. Okey, kalau untuk pelajar-pelajar yang berada di rumah, okey, kalau pelajar-pelajar ingin melakukannya di rumah, okey, boleh menggunakan periuk biasa dan kita isikan air. Kemudian kita letakkan mangkuk stainless steel, okey, untuk supaya wap air tu naik ke atas kan. So dia akan jadi kaedah double boil lah. So senang saja. Okey, ni Boleh guna kita dapur punya- biasa ataupun dapur gas biasa pun boleh, dapur induction cooker pun boleh. Wow. Okey, jadi jangan risau ya. Okey, kita tengok kat situ Okey, dah cikgu Afiqah cair. punya coklat. Wah, nampak likat berkilat Ya. cikgu. So ini adalah kaedah teh tarik tadi. Okey, jadi untuk menyejukkan lagi, kita boleh tambah sedikit coklat Okey. yang belum dicairkan tadi. Supaya dia lagi cepat sejuk lah. So, kita tambahkan coklat and then kita kacau. So, haba yang ada ni
dia boleh mencairkan. Sebab kalau kita letak banyak sekaligus mungkin sekali. ambil masa kan. Ya. Jadi ini antara apa Kaedah sebablah kita nak kenapa menurunkan suhu satu, kemudian kita nak kacau dia. Oh, nak turunkan suhu pun kena kacau juga Ya, cikgu. Bila kita buat begini, dia akan lebih cepat sejuk lah. Dan kacau begitu kan. Okey. So kena pastikan kita punya coklat ni berada pada suhu 29 ke 31 darjah Celsius. Oh, itu suhu yang terbaik. Itu suhu yang terbaik lah untuk penyepuhan. Untuk proses penyepuhan kita ni. Okey. Kalau tak kacau lah cikgu sehingga dia sejuk kan, boleh jadi ke coklat tu akan beku cikgu? Dia jadi Dia macam boleh beku, tapi tak cantik dia punya kualiti tu. Maksudnya tadi ada spine, kemudian tak bunyi snap. okey. Okey. Ni kita gunakan termometer lah untuk kita cek suhu. Okey. Baik. Okey. Berapa suhu tu cikgu? So 31. Suhu Tepat, yang perfect. Suhu yang perfect untuk penyepuhan. Okey. Baik. Selesai untuk Selesai untuk proses penyepuhan. penyepuhan. Dan ini kena terus kacau lah sehingga kena kalau kita nak masukkan dalam bekas nanti. So ni nanti Cikgu Hayati akan terangkan lah di segmen 3. Okey. Selepas ini Cikgu Hayati akan terangkan pula demonstrasi untuk menghasilkan coklat. Tapi sekejap lagi sebab sekarang ni kat depan saya ni pun saya nampak antara orang kata coklat-coklat yang dah siap dah ni. Ini semua coklat ni pun melalui proses yang sama macam mana Cikgu Akila terangkan tadi kan Cikgu? Dia kena buat kaedah pencairan dan penyepuhan. Okey. So kat sini ada juga coklat yang kadang-kadang bila saya beli kat luar kan cikgu, dekat bahagian bawah tu macam ada warna pink, macam ada warna jalur-jalur warna-warna pink sikit. Itu coklat pink ke macam mana? Itu dia akan letak pewarna lah pada coklat putih tu untuk sebagai dia punya hiasan lah. Orang kata nak bagi menarik sikit kan. So hiasan tu dia boleh macam-macam warna lah. So dia boleh letak di bahagian atas, kita lorekkan ataupun kita boleh lapiskan dengan lapisan coklat tadi. So itulah dia ada warna pink, warna hijau, tak kisahlah warna apa, ikut kesukaan kita. Pewarna tu campur Pewarna terus? makanan. Campur terus? Kita akan campurkan kita akan campurkan pada coklat putih di masa yang proses dah penyepuhan dicairkan dan tadi. disepuhkan. Wah. Okey, lepas ni kita nak tanya Cikgu Hayati dan Cikgu Kila lebih banyak lagi mengenai penghasilan coklat yang pelbagai warna pula lepas ni kan. Mungkin lepas ni Cikgu Akila nak tunjukkan pula demo macam mana cara nak letak dalam bekas. Boleh terus letak ke panas-panas tu Cikgu? Boleh. Dia tanya juga Sebab kan. kita dah sejukkan tadi sampai 29 ke 31, so dah cantik lah dah. Okey. Jadi kalau nak tahu anda di rumah macam biasa jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang kita dah nak masuk part yang paling ditunggu-tunggu ni oleh semua, iaitu bahagian demonstrasi penghasilan coklat acuan ni. Tadi kita dah cair kan, sekarang ni kita nak masukkan dalam bekas pula cikgu. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan pula daripada segi nak masukkan dalam bekas ni, apa bahan yang kita perlukan? Mungkin daripada segi bekas ni macam mana ke ciri-cirinya? Okey, untuk pelajar-pelajar kat rumah semua, untuk penghasilan coklat acuan ni, kita perlukan coklat cairan yang kita dah cairkan tadilah. Okey. Kita pastikan dia masih coklatnya masih mencair. Okey, kemudian kita perlukan acuan lah semestinya. Okey, acuan untuk kita bentukkan coklat tersebut. Okey, lagi satu kita perlukan spatula lah ataupun kita panggil perata. Okey, perata ni untuk kita ratakan coklat pada acuan tu. Oh, nak pasti semua masuk sama cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Dan saya tengok kat situ cikgu, bekasnya merupakan bekas plastik. Mungkin kalau cikgu boleh kongsikan bekas acuan yang terbaik, dia daripada material plastik ataupun stainless steel ke mungkin?
Okey, dia boleh je plastik ataupun jenis silikon pun boleh. Okey, sebab coklat kita dah tak panas Jadi tak ada masalah lah menggunakan acuan plastik. Okey, ada satu lagi yang jenis silikon lah. Senang kita nak terbalikkan dia, nak keluarkan cikgu betul, senang kita nak keluarkan. Okey, jadi mungkin Cikgu Hayati boleh tunjukkanlah macam mana cara nak masukkan dia. Okey. Ada cara ke? Jadi ini coklat yang kita telah cairkan tadi. Okey, tuangkan saja ke dalam acuan kita. Okey. Kita tuangkan saja. Jangan risau kalau terkeluar daripada acuan tu tak apa, tak ada masalah. Nanti kita akan ratakan. Okey. Maksudnya jangan orang kata kena ngam-ngam je tak apa. Janganlah, jangan takutlah nak tuang. Takutlah nak tuang tu. Tapi janganlah sampai terkeluar daripada acuan tu kan. Tumpah pula keluar. Okey. Kalau dia terkeluar daripada lubang acuan tu tak ada masalah, nanti kita ratakan nanti. Ini memang coklat tadi yang kita cairkan, tak ada campuran apa-apa cikgu Tak ada, ini coklat compound semata-mata. Okey, habiskan semua. Bagi rata. Cikgu saya nak tanya, kalau macam ni kan, ada setengah coklat yang kalau kita makan, bila kita gigit je cikgu, dekat dalam tu dia ada feeling dia. Okey, dia ada feeling tu, itu maksudnya sejenis coklat salutan lah ataupun coklat cengkerang. So, coklat tu jenis yang kita letakkan inti dekat dalam dia. Dan ada juga jenis coklat salutan ni yang mana ada kacang ataupun jam ataupun jenis mentega kita masukkan dekat dalam dia. Okey. Kalau macam tu kita nak masukkan tu cikgu, kita maksudnya semasa dalam bekas acuan ni kita letak dulu coklat separuh itu ada kaedah khas dia lah. Okey, so kita masukkan coklat tu selapis nipis. Lepas tu kita akan terbalikkan bagi coklat tu keluar, kemudian baru kita akan masukkan inti dekat dalam dia. Itu untuk coklat cengkerang lah. Tapi untuk hari ni kita cuma buat contoh untuk coklat acuan sahaja. Baik, okey, mungkin cikgu boleh angkat sikit untuk kita tunjukkan di kamera. Okey, ini kita dah isi tadi. Okey, kemudian kita ambil kita punya spatula perata kita ni. Okey. Lepas tu kita akan ratakan. Okey, bagi masuk dalam kita punya lubang acuan lah. Okey. Kemudian yang lebih tu kita tolak keluar. Boleh cikgu condongkan sikit dia supaya nampak macam mana rupa dia. Macam tu. So kita tolak keluar coklat yang lebih-lebih ni. Supaya nanti coklat kita akan rata lah. Dan juga orang kata isi dia mampat lah kan cikgu. Isi dia mampat. Okey, yang lebih-lebih dekat tepi ni tak apa, kita boleh ratakan bagi cantik-cantik sikitlah. Okey. Baik. Ini untuk kita buat coklat yang ada satu warna lah, dah siap dalam acuan. Okey, jadi ini yang kita dah ratakan. Okey, kemudian ini tips yang paling penting lah. Okey, tips yang paling penting untuk pelajar-pelajar kita ingat. Okey, lepas kita dah ratakan coklat tu, kita kena ketuk-ketuk. Kenapa tu cikgu? Kita kena ketuk-ketuk manja macam ni. Sebabnya kita nak keluarkan ada lubang-lubang udara yang terperangkap dalam coklat tu. Jadi kita kena ketuk dia. Jangan ketuk kuat sangat, nanti keluar pula coklat kita. Jadi kita ketuk-ketuk manja je. Kita ketuk manja cikgu. Kalau lah terlupalah cikgu nak ketuk-ketuk kan. Mungkin apa yang akan beri kesan dekat coklat kita tu cikgu? Okey, kalau kita tak ketuk, dia akan ada liang-liang udara dekat dalam coklat kita. Jadi liang-liang udara tu dia mengandungi udara. Okey, dan dia akan menyebabkan bakteria lah yang akan terkumpul dalam coklat kita. Okey, itu akan menyebabkan coklat kita jangka hayat dia tidak panjang. Itu penting tu. lah. Okey, jadi kita akan pastikan coklat kita ni tak ada ruang-ruang udara dekat dalam. Okey. Baik. Mungkin cikgu saya minta izin untuk alihkan bekas cikgu ni supaya nampak sikitlah di kamera. Okey. So kita ketuk-ketuk sampai kita yakinlah tak ada dah nampak lubang-lubang ruang-ruang udara dekat coklat kita. Ada ke cikgu tipsnya untuk pastikan kita rasa dah cukup dah untuk kita ketuk-ketuk tu? Okey, tipsnya kita akan nampaklah dekat kita punya lapisan atas ni dia tak ada timbul, bila kita ketuk tu tak ada timbul udara yang akan naik. Macam bubble-bubble. Macam bubble-bubble tu. Okay. Dia dah tak ada naik tu maknanya coklat kita tu dah tak ada ruang udara dekat dalam. Okey. So kita akan ketuk-ketuk perlahan sajalah. Baik.
Lepas dah ketuk-ketuk ni, kita boleh letak dalam peti ais pula. Ya. Kan cikgu? Okey. Baik. Okey. So bila dah selesai, kita dah pastikan tak ada ruang udara dekat dalam ni. So ini kita boleh masukkan ke dalam peti sejuk. Okey, selama lebih kurang dalam 15 minit. Okey, kalau tak masukkan dalam peti sejuk, kita boleh letak saja dekat pada suhu bilik ataupun suhu yang lebih dingin sedikit lah. Okey, supaya dia beku. Wah, Jadi macam untuk tu. hari ni kita nak kalau kita nak bagi cepat sikit beku, kita masukkan dalam peti lebih kurang dalam 15 minit. Ya. Ya. Okey. Boleh cikgu? Bagi saya pun boleh. Nanti Okey. saya letak dalam peti kat belakang ni. Ada peti sejuk besar. Okey, Okey. okey. Saya tolong cikgu untuk sejukkan ni cikgu. Yang dekat depan ni cikgu, saya tengok Okey, ada yang dah siap. Okey, yang dekat depan ni yang dah siap, okey, untuk kita keluarkan daripada acuan. So saya tunjukkan satu contoh macam mana kita nak keluarkan coklat ni daripada acuan. Okey, so kita terbalikkan coklat ni. Okey, just ketuk sikit je. Oh. Bagi dia keluar. Yang dah jatuh tu kita ketepikanlah. Kita susun cantik-cantiklah dekat tepi kan. Okey. Ini setelah kita bekukan selama dalam 15 Ya, minit. betul. macam tu, cikgu, Ini setelah kita bekukan, so kita keluarkanlah daripada acuan. Senang je cikgu cara nak keluarkan, ketuk macam tu je. Ya, ketuk sikit je dia akan jatuh. Jadi yang dah jatuh tu kita ketepikanlah supaya nanti kita tak adalah kita ketuk atas dia kan, nanti rosak pula coklat kita. Betul? So kita ketepikan dan kita keluarkan lagi sebahagian. Coklat yang cikgu buat ini adalah cikgu menggunakan kesemuanya ialah coklat masakan lah kan. Tak ada campuran pewarna lagi sebab semua berwarna coklat ni. Ya, betul. Ni semua guna coklat susu sahaja. Tak ada campuran pewarna lagi. Okey, kalau macam nak letak yang pewarna tu macam mana pula cikgu? Okey, yang untuk kita kalau kita nak buat hiasan, contohnya macam corak abstrak dekat atas, okey kita boleh ambil coklat putih tadi, kita boleh ambil kita ambil dengan jari je pun boleh. Kita sapu dekat bahagian bawah dulu. Kita sapulah, kita buat corak dia kan warna putih. Lepas tu kita biarkan dia macam agak beku, baru kita tuangkan coklat cair tadi. Atas dia. Nanti bila dia dah beku, kita terbalikkan, nanti akan ada corak lah dekat atasnya. Lagi satu kita boleh lapiskan coklat yang berwarna tadi. Kemudian baru kita letak coklat hitam dekat atas dia. Jadi waktu yang terbaik untuk kita letak pewarna tu sebelum kita tuang coklat kita dalam bekas. Masa kita nak letak pewarna tu, masa kita buat penyepuhan tadi. Sambil-sambil kita buat penyepuhan, kita titiskan sedikit pewarna yang kita nak lah. Masa tu dan kita kacau bagi dia sebati. Okey. Dan kalau kita nak pastikan coklat kita ni menjadi ada warna-warna ombre lah kan, ada sikit warna tu, kita kena letak dekat permukaan acuan tu kan cikgu sebelum kita tuang coklat kita. Betul-betul. Dan satu kaedah lagi kita boleh buat untuk hiasan lah. Bila kita dah siap coklat macam ni, kita ambil coklat putih dan kita cuma lorekkan saja dekat atas. Ikutlah kreativiti masing-masing kan. Boleh juga macam tu. Ya, betul. Okey. Kalau untuk yang kita lorekkan dekat atas tu yang macam cikgu kata tu, adakah itu pun kita kena ada caranya juga ke macam mana? Kita kena pastikan suhunya juga ke, dalam keadaan dia tak begitu cair ke? Okey, itu coklat putih. Kalau kita gunakan coklat putih, kita kena cairkan guna kaedah tadi lah, double boiling. Okey, lepas tu kita masukkan dalam piping bag. Contoh dia macam ni kan. Ni untuk kita senang melorek lah nanti untuk buat hiasan ke atas. Dan coklat ni kena cair lah. Kalau dia beku, tak boleh nak lorek. Okey. Nak buat hiasan. Baik. Okey. Banyak ni coklat kita. Itu yang acuan yang kedua tu, kalau Mira nak buka dia punya, nak keluarkan coklat daripada acuan tu pun boleh. Boleh cikgu. Okey, saya buat dekat sini boleh cikgu? Boleh buat dekat tray. Okey, saya buat kat tray. Saya cuba ketuk dia. Sekali ketuk terus keluar banyak. Nampak nak buat ni kena berhati-hati supaya coklat kita pun tak pecah. Kan cikgu? Okey. Ini coklat saya. Sikit-sikit. Kalau nak bekukan cikgu, tadi kan cikgu kata dalam 15 minit kan? Ya. Ada ke masa yang optimum juga? Kiranya macam jangan terlalu melebih sangat, takut terlalu beku ke?
Jangan kurang Ya, sangat. betul tu. Kalau kita nak bekukan coklat ni dalam peti, okey, masa pembekuan tu lebih kurang 15 minit. Okey. Kalau terlebih, okey, coklat kita tu akan jadi berpeluh. Berpeluh? Berpeluh, dia akan nampak basah-basah dekat coklat kita tu. Oh, macam ada wap-wap air. Macam wap-wap air, ya, kita panggil berpeluh kan. Betul. Jadi bila dia dah berpeluh tu, tekstur coklat kita tak cantik lah. So, Okey. itu kualiti yang kita kena jagalah dalam penghasilan coklat acuan. Baik. Ni saya punya cikgu. Ya. Yang dah siap juga. Cikgu punya pun dah. Tak apa. Cikgu mungkin bekas tu saya boleh bawa ke dapur untuk saya basuh dia. Tak apa. Okey, Saya okey. bawa nanti ya. Baik. Okey. Ni saya punya. Tak boleh keluarkan semua cikgu. Ya. Nanti Okey, jadi tak habis sekarang makan ni- suka. Betul. Okey, sekarang ni coklat kita dah siap. Okey, sekarang ni kita nak menghias coklat. So Okey. menghias coklat ni, jadi coklat yang saya sediakan ni cuma ada warna pink lah. Okey. Jadi lebih senang untuk kita buat hiasan. Kita masukkan dalam piping bag. Okey. Senang kita nak lorek ke ataupun kita nak lukis-lukis ikut kreativiti lah. Mm-mm. Okey. So jadi piping bag ni kita akan potong sikit lah. Okey. Mhm. Okey, kita potong Okey. sikit. Bergantung kita nak buat corak tu besar mana saiz ni kan cikgu? Ya, kalau rasa nak besar kita potong besar sikit lah. Kalau rasa nak halus kita potong halus. Jadi contoh yang saya buat, kita lorekkan saja. Okey. Okey, dekat sinilah. So lorek ni boleh ikut kreativiti pelajar masing-masing. Tak kisah nak buat corak macam mana, ya. Betul? Wow, sedapnya. So bila dah ada warna-warni ni, Mm-mm. dia nampak lagi menarik lah coklat kita. Betul. Tak adalah warna coklat hitam saja kan. Kalau yang macam atas meja ni, ini cikgu gunakan coklat putih. Tak ada pewarna cikgu Ya, saya gunakan coklat putih. Mm-mm. Itu memang coklat putih betul lah. Tak ada campur warna putih lain. Dan kalau kita dah warnakan atas ni cikgu dengan pewarna coklat juga, berapa lama kita nak tunggu dia kering? Maksudnya kita kena bekukan lagi sekali ke tak perlu dah? Ya, kita kena tunggu dalam 2-3 minit untuk dia beku. Oh. Yang bahagian lapisan hiasan ni. Sekejap je lah, tak Sekejap payah. je sebab dia nipis saja ni kan. Kita Mm-mm. punya ni. Baik. Macam tu. Wow. Jadi hiasan ni terpulang pada kreativiti. Okey, mungkin saya boleh cuba buat juga kot boleh. cikgu. Memang Saya boleh tengok buat. cikgu buat menarik je kan. So, Mira Okey, boleh. mungkin saya boleh buat. Terima kasih cikgu. Okey. Baik. Saya cuba cikgu Kita tengok macam mana. Saya Tak cuba tak tahu je. Ah. Kena cuba. Baik, saya nak letak wah. Kena berhati-hati ni. Tengok cikgu buat macam senang je. Bila saya buat, susah rupanya. Okey. Okey. Dia mula-mula ni memang macam tu lah. Kita rasa kikuk sikit kan. Kalau dah lama-lama kita dah berlatih banyak kali tu, insyaAllah lah tak kikuk lagi. Okey, baik. Sebab ini cair kan cikgu, tekstur dia agak cair kan. Jadi mungkin agak sedikit payah, tapi kan cikgu kalau nak bagi dia mudah, mungkin ada setengah orang yang letakkan acuan dekat depan juga untuk piping kan cikgu. Tapi juga. untuk yang ini boleh juga ke cikgu? Boleh juga. Tapi kalau macam yang acuan tu, dia agak besar dia punya mata kan. Dia Okey. punya lubang tu agak besar. Jadi kalau kita nak lorekkan yang halus ni, kita cuma potong sajalah. Potong yang kecil saja. Baik, okey. Saya punya dah siap cikgu. Cikgu punya siap, saya punya pun dah siap. Nak tahu saya tulis apa dekat saya punya coklat ni. Kita berhenti berehat dulu, kita kembali selepas ini. Abang jangan zoom saya punya, jangan zoom. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Sedapnya coklat macam ni. Ini coklat buat sendiri tau. Buat tadi. Kalau anda nak tahu apa yang kita dah belajar hari ini selama 1 jam. Kalau anda kata baru menonton, tak apa, jangan risau. Boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Taib je kita buat hari ini cikgu. Coklat masakan, cara pembuatannya, keluarlah semua apa yang kita belajar hari ini. Okey cikgu.
coklat dah siap. Dah siap juga kita mendekor-dekor coklat kita, cikgu. Di ruangan masa yang terakhir ni, cikgu, mungkin ada sedikit cikgu nak terangkan pula tentang kaedah pembungkusan coklat. Okey, untuk pembungkusan coklat, kita akan menggunakan pembungkusan jenis plastik yang ada pembahagi macam ni. Ni macam ni ya. Dia ada pembahagi-pembahagi ataupun partition kita panggil. Jadi fungsi dia ni, kita tak nak bagi coklat kita ni bergerak-gerak ataupun terbalik. Itu fungsinya, ada pembahagi. Kemudian jenis pembungkusannya daripada plastik lah, supaya pengguna ataupun pembeli akan nampak lah hasil coklat yang kita dah buat. Look sini. Ya, look sini. Okey, ini kaedah pembungkusan dia macam cikgu kata kena ada pembahagi supaya tak tergolek-golek, tak terjatuh kan. Okey, tapi kan cikgu, macam mana pula kalau yang dah siap ni nak simpan dia, cara penyimpanannya cikgu? Okey, cara penyimpanan dia, coklat yang kita dah buat ni, boleh disimpan di dalam bilik yang bersuhu agak dingin lah. Antara 29 hingga 30 darjah Celsius. So bilik tu agak dingin. Kalau bilik tu panas, coklat kita ni akan cair. Jadi bilik yang agak bersuhu dingin tu lebih sesuai lah untuk penyimpanan dia. Betul. Dan memerlukan pengudaraan yang baik lah. Okey. Ini saya tengok macam ni, cikgu, bekas cantik macam ni. Ini pun kita boleh buat sebagai door gift kan juga, cikgu kan? Betul, betul. Sebagai hadiah kan, gift dan lain-lain juga. Okey, coklat dah siap. Mungkin cikgu Kila nak terangkan pula. Betul ke sedap sebenarnya? Mungkin cikgu nak nilai kualiti coklat yang kita dah buat tu. Macam mana cara tu, cikgu, nak menilai tu? Okey, untuk penilaian kualiti coklat acuan kita ni, kita menggunakan kita punya deria lah. Okey, mula tengok mata kan. Dari sudut mata kita boleh tengok dia punya warna dan juga dia punya rupa. Kalau warna tu, kalau kita gunakan coklat hitam, warna hitam lah, coklat hitam lah kan. Kalau coklat putih lah. Okey. Kalau dari sudut dia punya rupa, kita tengok tekstur dia. Ada tak macam apa, gelembung-gelembung ke, ataupun bintik-bintik putih ke, ataupun dia smooth je. Kalau smooth je tu maksudnya okeylah. Kita punya, maksudnya kaedah pencairan dan penyepuhan kita tu berjalan dengan sempurna. Ya. Okey, itu antara tips antara nak menilai. tips. Ya. Tengok macam ni, cikgu, macam mana, cikgu, coklat kita? Okey. Macam mana, cikgu? Ini kalau boleh tengok, coklat kita ini tak ada lubang-lubang ataupun bintik-bintik putih, tak ada. Maksudnya coklat yang kita hasilkan hari ini sempurna. Baik. Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit kat kamera kan, nak tengok. Supaya mereka kat rumah boleh tengok macam tu bentuk coklat yang sempurna kan. Permukaannya berkilat. Ya, berkilat. Tiada lubang-lubang udara dan lain-lain. Okey, cikgu, terima kasih banyak, Cikgu Hayati. Okey, di ruangan masa terakhir mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Hayati ataupun Cikgu Akila. Silakan. Baik, untuk pelajar-pelajar di rumah yang ingin menghasilkan coklat acuan sendiri di rumah, bolehlah mencuba sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada dijual di pasaran. Coklat-coklat yang ada dijual pasaran dan juga peralatan-peralatan yang mudah sahajalah. Lagi satu, pelajar-pelajar juga boleh kalau ingin berniaga, boleh berniaga menggunakan coklat acuan ni. Sebab apa ya? Sebab kalau kita tengok coklat ni, sangat sesuai kalau kita nak bagi hadiah kepada ibu bapa, kawan-kawan kan, ataupun hari guru. Jadi kita boleh jadikan ia sebagai hadiah ataupun cenderamata yang istimewa lah. Betul. Okey. Boleh dijadikan satu nilai komersial untuk kita punya coklat ni kan, cikgu. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Akila? Sedikit rumusan, silakan. Okey, untuk penghasilan coklat acuan ni nampaknya seperti mudah. Tapi para pelajar kena titik beratkanlah yang macam cikgu pesan tadi. Kita buat kaedah pencairan dan penyepuhan dengan baik. Kena pastikan peralatan yang kita gunakan bersih dan juga kering. Tak ada air yang ataupun wapnya ke, supaya kita punya coklat acuan tu berkualiti. Okey, baik. Itu dia perkongsian hari ini selama 1 jam daripada kedua-dua orang cikgu kita. Memang banyak sangat input ataupun informasi yang kita dapat dan saya harap anda yang menonton pun dapat juga knowledge yang sama, ilmu yang sama juga, cikgu. Semoga ilmu yang baik ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.